Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan dan rahmatnya memberikan kepada kita peluang untuk kita meneruskan pengajian kita di dalam siri Quraniyat di dalam channel Majlis Ulama Isma, yang mana sebelum ini kita telah pun membincangkan beberapa asas-asas untuk kita mentadabbur Al-Quran. Dan insya-Allah pada malam ini merupakan satu siri yang terakhir di dalam perbahasan ataupun pengajian kita mengenai tentang asas-asas ataupun kaedah tadabbur Al-Quran. Moga-moga daripada siri-siri yang telah kita lalui sebelum ini dan insya-Allah berakhir pada malam ini, para penonton sekalian dapat mendapat satu peningkatan di dalam kita menghubungkan diri kita dengan Al-Quran, di dalam kita membaca Al-Quran, di dalam kita meneliti dan kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, agar akhirnya ia mampu memberi satu perubahan dan mampu memberi kesan kepada kita, memberi kesan kepada keluarga kita, memberi kesan kepada kehidupan keseluruhan bersama dengan masyarakat yang ada bersama dengan kita. Sidang hadirin, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita meneliti seperti daripada awal perbincangan kita mengenai tentang tadabbur, kita merungkai semula bagaimanakah akhirnya tadabbur itu kita perlu faham bahawa apabila kita membaca Al-Quran, ianya adalah satu bentuk interaksi. Dan seperti mana yang telah kita selalu ulang dan kita lihat bagaimana Al-Quran itu sebenarnya apabila ia dibaca ataupun ianya cuba untuk ditelaah oleh seorang insan ataupun seorang manusia, ia bukan sekadar satu pembacaan yang mendatangkan pahala. Ya, memang kita mengejar pahala seperti mana adalah hadis Rasulullah SAW bahawa ganjaran pahala itu bukan terletak kepada setiap ayat-ayat yang kita baca, tetapi setiap kalimah yang kita baca itu dapat memberikan kepada kita pahala-pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang lebih besar daripada itu juga adalah bagaimana Al-Quran itu berfungsi sebagai satu yang disebut dalam surah Al-Baqarah, Al-Huda. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab yang tidak ada keraguan kepadanya. Hudan lil muttaqin. Sebagai satu hidayah, sebagai satu penunjuk, sebagai satu yang memberikan jalan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi sebab itu kita perlu meneliti semula bagaimana cara dan pendekatan untuk kita mentadabbur Al-Quran, agar ianya tidak sekadar sebagai satu semata-mata bacaan, tetapi ianya adalah satu penunjuk jalan. Penunjuk jalan ini bermakna kita ada satu destinasi dalam kehidupan yang kita mahu pergi, yang kita mahu berjalan di dalam kehidupan tersebut. Sekiranya tidak ada destinasi yang kita tuju, bermakna Al-Quran itu tidak memberikan kepada kita apa-apa penunjuk. Jadi sebab itu betapa ramai golongan daripada umat Islam yang membaca Al-Quran tetapi ia tidak mendapat apa-apa manfaat daripada pembacaannya. Juga terdapat sebahagian daripada para hufaz yang menghafal Al-Quran, bahkan menjadikan satu pertandingan musabaqah di peringkat kebangsaan, di peringkat nasional dan sebagainya. Dan ini satu anjuran yang sangat baik dan harus diteruskan. Tetapi sekiranya ia semata-mata dijadikan sebagai satu pertandingan ataupun satu semata-mata hafazan yang tidak diteruskan kepada satu peringkat untuk mengambil manfaat daripada hafazannya, maka ia tidak memberikan apa-apa kesan dan tidak berfungsi seperti mana yang telah diturunkan. Sebab itu apabila kita memahami at-tadabbur seperti mana yang telah dibincangkan pada siri pertama pada permulaan, at-tadabbur itu bermaksud dabbara. Maknanya asal perkataan dia daripada perkataan Arab dabbara, belakang. Dan maknanya kita mentadabbur, kita melihat apakah di sebalik
Apakah di belakang kalimah-kalimah ataupun ayat-ayat yang dibaca, apakah makna-makna dan rahsia-rahsia terkandung daripada kalimah-kalimah ataupun ayat itu. Sebab tu beberapa ulama menyebut berkenaan tentang tadabbur ini seolah-olah seperti berfikir, tafakkur fil ayat. Kita berfikir kepada ayat-ayat yang dibaca. Ataupun yang lebih menarik lagi, seperti yang kita sebut, interaksi, seperti mana disebut oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kashaf. At-tadabbur itu adalah at-ta'ammul ma'anihi. Maknanya kita mempunyai satu interaksi antara diri kita dan sebagaimana kita berinteraksi dengan manusia lain. Ia juga adalah satu bentuk interaksi dengan Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran itu sedang bercakap dengan kita dan kita bercakap dengan Al-Quran. Jadi sebab itu ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang tadabbur, ia menekankan bagaimana tadabbur itu adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadhakkaru ulul albab. Afala tadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Afala tadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afalam yadabbarul Quran am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Jadi ini semua menunjukkan bagaimana perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala menekankan kepada umat Islam agar mentadabbur, berfikir, melihat, berinteraksi dengan Al-Quran, dengan wahyu yang diturunkan. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sebenarnya satu hakikat kepada tadabbur. Walaupun dalam siri-siri sebelum ini kita telah melihat beberapa seperti kaedah-kaedah ataupun asas-asas ataupun cara-cara untuk kita mentadabbur Al-Quran. Dan maknanya adanya kaedah seperti al-iqtibadul ayat, mengaitkan antara ayat dan ayat, khitamul ayat, kita melihat hujung ayat, kita melihat bagaimana sudut mawdu'ul ayat, kita melihat sudut tema ayat dan sebagainya. Namun hakikatnya akhirnya apabila kita menyebut tentang at-tadabbur, ia adalah bergantung ataupun ia sangat-sangat berhajat kepada interaksi qalb, interaksi jiwa dan hati. Dan seperti mana kita telah melihat di dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan tentang tadabbur, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah tidak kamu mentadabbur Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati-hati mereka ataupun hati-hati dan jiwa-jiwa yang tidak mentadabbur itu berada dalam keadaan yang terkunci, berada dalam keadaan yang tertutup, seolah-olah ada sesuatu yang menyelaputi, yang menghalang daripada hati itu mentadabbur Al-Quran. Jadi kita melihat bagaimana hakikat kepada tadabbur itu sebenarnya, walaupun kita melihat beberapa kaedah-kaedah dan asas-asas mentadabbur yang sebenarnya membantu untuk kita meningkatkan satu taraf dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, bukan semata-mata baca terjemahan, tetapi membantu kita untuk melihat sudut-sudut pandang yang lebih jauh, sudut-sudut pandang yang lebih mendalam. Kita telah lihat pada siri sebelum ini, namun hakikat yang ingin saya tegaskan pada siri yang terakhir ini, tadabbur itu bermula dengan permulaan jiwa dan hati. Dan maknanya seperti mana Al-Quran itu menyebut, sekiranya hati kita terkunci, sekiranya hati kita berada dalam keadaan yang kotor, yang terpalit dengan penghalang-penghalang yang menghalang daripada hati ini bebas daripada penghalang tersebut, sekiranya hati tersebut dalam keadaan terkunci, maka ia tidak memberikan apa-apa fungsi, tidak memberikan apa-apa cara untuk akhirnya hati itu mampu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebab itu penekanan yang paling utama dan paling penting di dalam siri asas dan kaedah tadabbur Al-Quran ini adalah memiliki jiwa yang bersedia, memiliki jiwa yang benar-benar bersih dan suci, agar akhirnya Al-Quran itu, kerana Al-Quran ini kita harus fahami, ia adalah satu kalamullah yang mukjizat, yang mempunyai satu ijaz. Ia mampu, ijaz ini bermaksud melemahkan, ajaza itu bermaksud melemahkan. Bermakna wahyu Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu, dan ia juga adalah satu mukjizat kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ia menjadi satu mukjizat, maka ia adalah satu fungsi mukjizat yang kekal relevan pada setiap masa pertama, dan juga kekal relevan pada setiap manusia.
Kerana itu adalah satu bentuk mukjizat kenabian Nabi SAW. Jadi apabila seseorang manusia, walau bagaimanapun latar belakang yang beliau miliki, sama ada dia ni adalah seorang yang begitu berilmu, mempunyai 10 berbelas-belas PhD, mempunyai satu latar belakang akademik yang cukup besar, seorang profesor ataupun seorang doktor, dia mampu mengambil ataupun beliau mampu memahami Al-Quran sebagai satu yang begitu menakjubkan, yang begitu memberi kepadanya satu solusi dan jawapan kepada persoalan dalam kehidupannya sendiri. Seolah-olah seorang profesor yang mengkaji dan menemui begitu banyak rahsia-rahsia yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebagaimana profesor itu mampu menemui rahsia dan manfaat daripada Al-Quran, sebegitu juga seorang manusia yang hanya yang tidak mempunyai apa-apa latar belakang akademik yang cukup tinggi, ataupun seorang manusia biasa yang mungkin bekerja dengan pekerjaan yang biasa-biasa, tidak mempunyai apa-apa title profesor ataupun doktor dan sebagainya, seorang manusia biasa yang hidup dengan kehidupannya yang biasa, tetapi beliau juga mampu memahami Al-Quran sebagaimana adanya Al-Quran itu, dan mampu memberikan satu manfaat yang besar cukup dalam kehidupan dia. Jadi kita lihat bagaimana akhirnya Al-Quran itu, ia adalah satu bentangan kepada manusia yang mampu untuk dimanfaati tanpa dibatasi oleh apa-apa kadar ilmu yang dimiliki oleh manusia. Tetapi apakah menyatukan antara manusia ini dan manusia ini? Apakah membezakan manusia ini mengambil manfaat dan manusia ini mengambil manfaat? Yang membezakannya adalah pada kunci hati. Yang membezakannya adalah pada kunci jiwa yang bersedia untuk mengambil Al-Quran. Sebab itu akhirnya at-tadabbur daripada Al-Quran ini akan sentiasa berterusan dan tidak akan habis. Maksudnya kandungan kefahaman Al-Quran dan manfaat-manfaatnya tidak akan pernah habis dan tiada penghujung. Setiap satu kalimah dan setiap ayat seperti mana yang telah kita bincangkan dalam siri sebelum ini, ia mengandungi beberapa rahsia, mengandungi sentiasa bertambah-tambah kefahaman dan manfaat kepada manusia, selagi mana manusia itu sendiri bersedia untuk meneliti dan mencari rahsia di sebaliknya. Jadi pada siri kali ini memang kita akan melihat secara umum kembali kepada bagaimana siri-siri yang telah kita lihat, dan kita memahami, dan saya akan kongsikan kepada penonton beberapa mungkin penutup lah, beberapa boleh saya sebut sebagai tips ataupun langkah-langkah yang terakhir di dalam kita mentadabbur Al-Quran. Mungkin sebelum ini, siri-siri yang saya bawa sebelum ini lebih kepada pendekatan-pendekatan tafsir Al-Quran yang boleh diambil di dalam tadabbur, maknanya dia agak berat sedikit kerana ia akan memberi satu peningkatan dan satu bantuan kepada para sidang hadirin untuk mentadabbur Al-Quran. Namun pada siri yang terakhir ini, saya kongsikan sedikit sebanyak gambaran bagaimana akhirnya, sebab saya ingin mahu agar saya dan juga diri penonton, walaupun kita didedahkan dengan berbagai-bagai cara dan kaedah, tetapi akhirnya yang penting adalah bagaimana kita sendiri sebagai seorang insan yang ingin memahami Al-Quran mendapat manfaat tersebut dengan cara apa sekalipun, walaupun seorang itu baru masuk, baru mengenali tentang dunia pengajian agama dan sebagainya, baru untuk mengenali tentang mungkin baru mengenali tentang solat, baru mengenali tentang asas-asas dalam agama dan sebagainya, ia mampu juga untuk memahami dan mengambil manfaat daripada Al-Quran. Jadi ini yang paling penting yang saya ingin tekankan dalam siri yang terakhir ini. Jadi kalau kita lihat, saya senaraikan ada 10 perkara yang membantu sidang hadirin dan juga diri saya sekiranya kita tidak dapat mampu untuk mengaplikasikan keseluruhan siri-siri yang sebelum ini. Tapi moga-moga siri terakhir ini dengan saya kongsikan 10 perkara secara praktikal untuk para sidang hadirin terus dapat lakukan, ianya membantu untuk kita lebih dekat dan lebih memahami dalam tadabbur Al-Quran. Yang pertama adalah apabila kita membaca Al-Quran, kita cuba untuk mentadabbur, perkara pertama yang
paling asas untuk kita mendapat manfaat daripada pembacaan Al-Quran itu adalah kita menyerahkan, disebut sebagai al-istislam, cara fikir kita dan juga kesediaan jiwa kita kepada Al-Quran. Seolah-olah kita menyerahkan diri kita kepada ayat-ayat yang sedang dibaca. Salah satu kesalahan ataupun salah satu pendekatan yang menghalang daripada seseorang itu mentadabbur Al-Quran adalah apabila ianya tidak berada dalam keadaan yang penuh kesediaan, ataupun ianya mungkin mempunyai satu cara fikir tertentu, namun apabila membaca Al-Quran, ia cuba untuk mengolah ayat-ayat yang dibaca itu mengikut apa yang dimahukan, apa yang terkandung dalam cara fikir seseorang itu. Jadi sebab itu perkara paling asas dalam Al-Quran adalah apabila seorang itu mempunyai satu jiwa yang disebut sebagai at-taqwa dan al-muttaqin. Sebab itu dalam ayat yang selalu kita ulang, hudan lil muttaqin, Al-Quran itu berfungsi untuk memberi hidayah kepada orang-orang bertakwa. At-taqwa itu merujuk kepada satu keadaan jiwa yang mana sentiasa berhati-hati di dalam meneliti kehidupannya agar sentiasa selaras dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu perkara paling permulaan di dalam kita mentadabbur Al-Quran, walaupun kita tidak lagi tahu tentang bagaimana kita tahu cara untuk kita kaitkan ayat dengan ayat, tahu tentang maksud-maksud ayat dan sebagainya, perkara paling asas adalah kita mempunyai jiwa yang bertakwa. Jiwa bertakwa ini bukan semata-mata kita melakukan amal ibadah, tapi jiwa itu ia berada dalam keadaan yang benar-benar menyerahkan keseluruhan hidup, keseluruhan jiwanya dan akal fikirannya. Apabila dia membaca Al-Quran dan membaca surah berkenaan tentang jihad, ayat tentang jihad, berkenaan tentang perang, kemudian yang berkenaan tentang ayat-ayat berkenaan tentang hal-hal kekeluargaan dan sebagainya, diri dia sentiasa membuka dan mengosongkan keseluruhan cara fikir, mengosongkan segala keseluruhan perasaan dan sebagainya, agar akhirnya apa yang dibacakan di dalam Al-Quran itu mampu diserap keseluruhannya dalam jiwa dan dirinya sendiri. Jadi ini perkara pertama dalam kita nak membentuk asas untuk mentadabbur Al-Quran. Kemudian langkah yang kedua secara praktikalnya adalah kita bina satu hubungan yang rapat dengan Al-Quran. Dan kerana Al-Quran ini seperti mana kita sebut, dia adalah satu kalam Allah Ta'ala. Bermakna ia adalah satu hubungan yang hidup. Hubungan yang hidup antara diri kita dengan Al-Quran. Sebab tu apabila kita melihat bagaimanakah saranan-saranan para ulama membincangkan tentang berapa kerap seharusnya kita baca Al-Quran, berapa banyak patut kita baca Al-Quran, saya boleh sebut bahawa Al-Quran ini atau tadabbur itu akan kita dapat kadar dan manfaatnya bergantung pada banyak mana kita membina hubungan kita dengan Al-Quran itu. Seolah ia akan memberikan kepada kita kadar dan manfaat bergantung kepada bagaimana banyaknya kadar dan jumlah hubungan yang kita berikan kepada Al-Quran itu. Jadi seolah-olah Al-Quran itu benar-benar sesuatu interaksi yang hidup. Ia tidak bersifat satu hala, tetapi ia bersifat dua hala antara kita dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu akan memberi manfaat kepada kita bergantung kepada bagaimana corak dan kekerapan kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Sebab itu seboleh-bolehnya ataupun sebaik adalah kita membaca bukan sekali seminggu, ataupun 2 kali seminggu, bukan 3 kali seminggu, bukan 4 kali, bukan 5 dan bukan 6, bahkan setiap hari sekurang-kurangnya kita membaca Al-Quran. Sama ada disarankan mungkin kita boleh baca 2 muka surat sehari sekurang-kurangnya, ataupun seperti mana kita biasa buat di dalam waktu Ramadan, iaitu kita membaca 1 juzuk sehari. Dan akhirnya kita dapat menghabiskan keseluruhan khatam Quran setiap bulan, seperti mana yang kita dapat buat ketika bulan Ramadan. Dan mungkin lebih daripada itu, bila kita pergi ke pejabat, kita naik kereta, kita biasakan diri kita membuka Al-Quran, kita baca bersama-sama di dalam kita driving kita ke tempat
ataupun destinasi-destinasi tertentu. Jadi hubungan kita sentiasa hidup. Kita sentiasa mendengar Al-Quran, kita sentiasa membaca Al-Quran. Kehidupan kita dipenuhi dengan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah seperti mana yang dianjurkan oleh para ulama berkenaan tentang at-ta'awuz. Kita memohon doa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dan basmalah. Maknanya pembacaan at-ta'awuz itu, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Bagaimana kita melihat doa at-ta'awuz ini seolah-olah memberikan kepada kita gambaran kita memohon kepada satu perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala bisikan-bisikan dan segala gangguan syaitan ketika mana kita ingin mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, ketika mana kita ingin mentadabbur dan mencari makna dalam Al-Quran. Dan kerana akhirnya ia menggambarkan kepada kita bahawa dalam kita mencari dan kita mentadabbur Al-Quran, kuncinya adalah terletak pada kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam memberikan kepada kita penunjuk dan hidayah tersebut. Jadi maknanya langkah yang besar untuk kita mentadabbur Al-Quran adalah dengan berdoa. Dan kita memohon kepada Allah Taala agar melindungi diri kita daripada segala gangguan syaitan-syaitan yang akhirnya menghalang ataupun mengalihkan perhatian ataupun mengalihkan cara fikir kita, mengalihkan kita punya fokus kepada apa yang ingin cari, apa yang kita ingin cari daripada tadabbur tersebut. Itu perkara yang ketiga, iaitu at-ta'awuz ataupun kita berdoa kepada Allah Taala. Sebab itu banyak doa yang boleh dibaca ketika mana kita ingin baca Al-Quran, dan doa yang sering dibaca dan disarankan, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura. Dan ya Allah, Allahumma arhamna, rahmatilah kita, rahmatilah kami dengan Quran, dan jadikanlah ianya sebagai satu penunjuk dan juga imam, sebagai satu ikutan. Imam tu maknanya kita mengikuti imam dan mengikuti Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehinggalah akhir doa. Jadi pembacaan doa itu meletakkan kepada kita satu perlindungan dan kebergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perkara yang keempat adalah kita menyediakan keadaan diri kita yang penuh dengan kesucian, at-taharah, ataupun kita berwuduk ketika mana kita ingin mentadabbur Al-Quran. Sebab itu mengapa perempuan-perempuan apabila berada dalam keadaan yang haid dan sebagainya tidak dibenarkan untuk memegang Al-Quran. Mengapa ketika mana setengah pandangan apabila kita tidak berada dalam keadaan wuduk, maknanya kita mungkin dalam keadaan hadas, terkentut dan sebagainya, kita tidak boleh memegang Al-Quran dan sebagainya. Ini semua adalah satu adab di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri, kerana Al-Quran itu ia mengajar kepada kita satu pendekatan hubungan di antara diri kita secara hakikinya, iaitu jiwa, dan juga Al-Quran itu. Dan bermakna Al-Quran itu tidak boleh disentuh dalam keadaan kita sedang berhadas, dan dalam keadaan kita sedang tidak ada dalam keadaan yang suci, taharah. Jadi sebab kerana akhirnya jiwa dan diri kita secara hakikatnya hanya mampu untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu dalam keadaan yang penuh dengan kesucian, sebagai at-taharah, dan juga sebab itu kita dianjurkan untuk berwuduk. Jadi berwuduklah untuk kita mendapatkan satu kesediaan yang penuh dengan ketenangan dan suci, yang memberikan kepada kita satu keadaan yang bersedia untuk mengambil manfaat dan tadabbur Al-Quran. Itu perkara yang keempat. Kemudian yang kelima, ini satu perkara yang menarik lah, dan banyak situasi yang dialami oleh saya sendirilah secara pengalamannya, iaitu yang kelima, mengaitkan kejadian dan pengalaman hidup kita sendiri dengan ayat-ayat Al-Quran, ataupun disebut sebagai ta'ayush ma'al Quran. Dan kerana satu perkara mungkin ia akan memberikan kepada kita satu tadabbur secara tidak langsung. Dan sebenarnya ini yang memberikan kesan yang lebih besar adalah apabila kita melalui satu siri dalam kehidupan kita, sama ada contoh kita kemalangan, ataupun contohnya kita berada dalam keadaan yang sedang menghadapi satu masalah kewangan, ataupun kita mengalami masalah keluarga, mungkin anak kita, mungkin isteri kita, mungkin adik-beradik.
Mungkin kita menghadapi masalah dalam pelajaran, mungkin kita menghadapi masalah-masalah tertentu dalam kehidupan, bahkan mungkin juga sedang kita menghadapi satu kegembiraan ataupun satu kemenangan ataupun satu mendapat anugerah dan sebagainya. Apa-apa saja situasi dalam kehidupan kita, kita cuba mencari di manakah ayat-ayat Al-Quran sedang berbicara tentang keadaan ataupun tentang situasi yang sedang kita alami. Dan kerana itu, apabila kita mampu mengaitkan pengalaman hidup kita sendiri dengan ayat-ayat Al-Quran, maka ia menjadikan satu bentuk keserasian yang cukup menggabungkan, seolah-olah menggabungkan antara kehidupan kita dengan Al-Quran dalam satu spektrum kehidupan. Dan Al-Quran dan hidup akhirnya dia tidak terpisah. Dan seolah-olah ia sedang mendominasi. Namanya Al-Quran itu sedang mendominasi keseluruhan perjalanan kehidupan kita. Jadi sebab itu ta'ayush ia memberikan satu gambaran yang besar di dalam kehidupan kita. Seperti mana yang kita lihat contohnya, banyak contohlah, maknanya dalam sirah sahabat, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sentiasa cuba untuk mencari perkaitan di antara pengalaman dan kejadian yang mereka alami dengan apakah yang diturunkan oleh wahyu, apakah yang dilafazkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Mereka cuba mencari perkaitan di antara apa yang mereka hadapi ataupun apa yang mereka buat dengan apa yang dihadapi, apa yang diturunkan di dalam wahyu kepada Rasulullah SAW. Contoh apa yang kita lihat kisah Sahabiyah bernama Khawlah di dalam kisah surah Al-Mujadalah. Ini pun saya telah sebut dalam siri sebelum ini. Allah selalu menyebut dalam surah Al-Mujadalah permulaannya, qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Ayat itu pada permulaannya, sebelum ayat itu diturunkan, Khawlah dia menghadapi masalah dalam rumah tangga, bergaduh dengan suami dia. Akhirnya dia keluar daripada rumah kerana pergaduhan itu berlaku sampai kepada tahap suaminya menziharkan, ataupun ketika itu dalam adat Arab, zihar itu satu perbuatan yang menceraikan kepada isteri. Si suaminya sehingga ke tahap menziharkan Khawlah. Maka Khawlah pun terus bergegas keluar kerana terlalu berada dalam keadaan yang ketara lah. Dia punya masalah krisis rumah tangganya. Dia keluar daripada rumah tu sehingga dalam riwayat tak sempat nak pakai baju yang proper dan sebagainya, terpaksa pinjam dengan jiran. Dia lari berjumpa dengan Rasulullah dan ingin bertanya apakah wahyu ataupun kalamullah yang menyelesaikan isu dan masalah yang sedang dihadapi. Dan tapi ketika itu tidak ada lagi penurunan ayat berkenaan tentang zihar. Jadi ada satu riwayat mengatakan bahawa Rasulullah minta untuk Khawlah balik, kerana suami seorang bertakwa sebagainya, bersabarlah. Dan diriwayatkan bahawa Khawlah menyebut ma barahtu, aku tidak akan tinggalkan tempat ini melainkan sehingga turunnya ayat daripada Allah Ta'ala menceritakan keadaan yang aku hadapi ini. Jadi ini melihatkan gambaran, bukanlah Khawlah itu mengingkari perintah Rasulullah, tapi Khawlah ingin kita dapat faham di sini adalah bagaimana Khawlah itu menunjukkan satu perasaan yang cukup tinggi, hubungan yang hidup di antara sahabiah, generasi sahabat dengan wahyu dari langit. Mereka sentiasa merasai bahawa wahyu itu sentiasa berkait dengan kehidupan mereka, dan mereka mencari di manakah ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan mereka agar mereka mendapat petunjuk, mereka mendapat penyelesaian dalam kehidupannya. Itu perkara kelima lah, bagaimana kita hidup dengan ayat Al-Quran. Kemudian yang keenam adalah kita melihat ayat dari perspektif tarbawi dan perspektif dakwah. Bagaimana kita bertaamul dengan Al-Quran, dengan kita mentadabbur Al-Quran, adalah kita melihat ayat-ayat itu dari perspektif perkembangan diri kita ataupun perspektif tarbiyah. Jadi kita lihatlah contohnya ayat berkenaan tentang dalam surah Al-Asr contohnya lah, yang paling mudah, semua orang hafal, kebanyakannya hafal lah. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu, insan itu berada dalam kerugian, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, melainkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi kita lihat
dari perspektif tarbiyah, dari perspektif perkembangan diri kita, ayat ini menceritakan tentang bahawa kita perlu menjadi seorang yang beriman dan beramal soleh, kerana jika tidak, keseluruhan baki-baki masa yang kita lalui tanpa keimanan dan amal soleh ialah satu bentuk kerugian dan sia-sia. Jadi kita akan menumpukan kehidupan kita, menumpukan segala bentuk kita punya perjalanan hidup pada perkembangan diri yang berkaitan dengan keimanan dan juga amal soleh. Sekiranya perkembangan diri itu tidak ada unsur-unsur keimanan, membawa kepada maksiat, membawa kepada dosa dan sebagainya, maka ialah satu bentuk kesia-siaan, satu bentuk yang tidak ada manfaat, walaupun ia adalah satu bentuk perkembangan. Kemudian dari perspektif dakwah pula, kita melihat pada ayat yang sama, kita lihat pula innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Kita melihat bahawa masyarakat yang kita ada, apabila hidup di dalam keadaan yang tidak ada keimanan, bermakna kehidupan ataupun aktiviti kemasyarakatan yang ada, budaya-budaya dan majlis yang ada dalam masyarakat, apa-apa sahaja bentuk program dan juga kehidupan yang dilalui masyarakat tanpa keimanan, maka itu adalah satu bentuk program ataupun perjalanan kehidupan masyarakat yang sia-sia. Yang kita harus membuat satu projection, kita harus satu plan untuk mengubah keadaan masyarakat itu kembali kepada kehidupan yang diunsuri dengan keimanan. Dan itu perkara yang kelima, iaitu perkara yang keenam, iaitu kita melihat satu ayat itu dari perspektif dakwah, dari perspektif tarbiyah sebagai perkembangan diri, dan perspektif dakwah itu melihat pada keadaan sekeliling dan masyarakat, keluarga dan sebagainya. Perkara yang ketujuh adalah kita meneliti apa sahaja sudut yang wujud dalam kalimah ataupun dalam ayat ataupun dalam surah dan dalam juzuk Al-Quran itu sendiri. Kita lihat apa sahaja unsur-unsur ataupun sudut-sudut yang boleh kita dapat manfaat, dan mungkin kita tidak tahu sendiri apakah manfaat dan apakah makna dan rahsia terkandung di sebalik ayat itu. Tetapi kita akan cuba untuk tulis dulu. Kita tulis sahaja apa-apa sahaja kaitan. Sebab itu contoh yang kita lihat, banyak sebenarnya penulisan-penulisan akademik ataupun penulisan-penulisan bahkan menjadikan satu tesis PhD dan tesis master yang menulis tentang betapa walaupun kecil juzuknya perbahasan Al-Quran, tetapi mampu dijadikan sebagai satu tesis. Contohnya kalimah al-waw. Waw kan? Waw ni dalam maksud Arab ni adalah dan. Kan? Maknanya kalimah waw itu sendiri, perbahasan waw di dalam Al-Quran, dia dijadikan satu tesis kepada PhD. Kan? Maknanya seorang yang mentadabbur Al-Quran, ni dalam kaedah tafsir lah, maknanya dia mungkin lebih tinggi lagi, dia tafsir, dia menafsirkan bagaimana waw itu digunakan dalam Al-Quran. Waw itu sendiri dia boleh difahami berbagai-bagai makna dan maksud. Kita lihat pula bagaimana contoh, saya bagi contoh tentang di dalam Al-Quran, contoh lah kan. Maknanya kita buka Al-Quran, kita cari sahaja apa-apa sahaja kalimah ataupun apa-apa sahaja ayat, dan kita cuba teliti dan kita cuba memberikan masa kita untuk memahami apakah maksud, mengapakah ayat itu disusun, mengapakah kalimah itu disebut. Contoh saya, kalau maknanya tuan-tuan, puan-puan boleh lihat, contohnya perkataan ataupun kalimah al-hijarah. Al-hijarah ni maknanya batu. Kan, batu. Jadi tuan-tuan boleh cuba maknanya teliti saja kalimah-kalimah al-hijarah dalam Quran. Disebut dalam surah Al-Baqarah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kan, hijarah batu dekat ayat ke-24 surah Al-Baqarah. Kemudian pada ayat 74 pula jumpa lagi perkataan al-hijarah, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarah aw ashad qaswah wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhu al-anhar, ila akhir ayat. Perkataan hijarah lagi kita jumpa. Kemudian dalam surah Al-Anfal Allah sebut lagi fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Dalam surah Hud kan Allah sebut wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud. Dalam surah Al-Hijr wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Dan dalam surah Al-Isra, kul kunu hijaratan aw hadida.
Dalam surah Az-Zariyat, linursila alaihim hijaratan min tin, dan dalam surah-surah yang lain yang juga menceritakan tentang batu, hijarah. Jadi satu cara yang paling mudah adalah kita ambil saja apa-apa perkataan dan kalimah dan kita tengok adakah kalimah ni mungkin berulang di dalam ayat-ayat seterusnya, mungkin kalimah ini berulang dalam surah-surah yang lain, dan kita tulis. Mungkin kita tidak tahu lagi makna, tetapi ia pasti mempunyai rahsia-rahsia tertentu yang kita mungkin akan tahu selepas itu. Ataupun sekiranya bila kita kongsikan, orang lain yang akan memberikan tambahan. Oh, rupanya saya ada buat kajian berkenaan tentang batu ini. Dan batu ini sebenarnya kalau kita lihat fungsi-fungsi dan sebagainya, akhirnya kita dapat menemukan begitu banyak rahsia-rahsia kewujudan, rahsia-rahsia penciptaan terhadap batu itu sendiri. Jadi ini contoh bagaimana kita meneliti apa sahaja sudut di dalam Al-Quran itu agar ia dapat memberi manfaat. Maka kita meneliti apa sahaja dan kita tulis penelitian tersebut. Dan juga contoh itulah nombor 7, iaitu kita meneliti apa-apa sahaja sudut yang ada dalam kalimah ataupun ayat. Yang ke-8 adalah saranan untuk membaca, untuk mempelajari asas-asas bahasa Arab. Kerana akhirnya sidang hadirin yang dirahmati Allah SWT, apabila kita bercakap mengenai Al-Quran, kita bercakap mengenai bahasanya. Walaupun kita merupakan kaum dan bangsa berbahasa Melayu, tetapi dalam kita ingin menjadi satu kadar seorang Muslim yang lebih baik, lebih baik itu bermakna lebih memahami wahyu, petunjuk kita di dalam beragama. Jadi ia tidak boleh tidak mesti bermula dengan peningkatan bahasa agama itu sendiri, iaitu bahasa Arab. Tidaklah sampai tahap kita perlu belajar memang ikut kursus ambil degree dan sebagainya, tetapi cukup dengan kita mempunyai satu asas dalam mengetahui kalimah-kalimah bahasa Arab. Bila saya kata sebut, cukup sekadar sehingga kita tahu penggunaan kalimah Arab di dalam Al-Quran. Cukup dengan kita tahu sehingga kita tidak perlukan lagi bergantung semata-mata pada terjemahan. Kita mampu untuk menterjemah secara direct Al-Quran itu sendiri, dan terjemah secara direct ataupun menafsir secara direct Al-Quran itu sendiri untuk kita faham. Dan kerana perbezaan cukup ketara sebenarnya apabila kita membaca Al-Quran tanpa melihat terjemahan dengan kita membaca terjemahan. Dan kerana ia memberikan satu zuk ataupun satu perasaan yang benar-benar hidup terus langsung daripada membaca Al-Quran. Jadi saya boleh sarankan juga boleh ikuti kelas bahasa Arab Al-Quran oleh Fadil Syekh Ustaz Rushdi alias, yang beliau telah meletakkan satu kaedah disebut sebagai kaedah pusar. Saya pun telah lalu dan saya sangat-sangat menyarankan untuk sidang hadirin mengikuti kelas-kelas beliau, kerana beliau mendapat menyusun modul yang walaupun orang itu tidak pernah kenal bahasa Arab, tapi sampai satu tahap mampu untuk memahami Al-Quran tanpa melihat terjemahan. Yang ke-9 adalah kita mengenali dan merujuk kitab-kitab tafsir. Adapun kitab-kitab tafsir yang telah diterjemahkan ataupun memang kitab tafsir bahasa Melayu, amat disarankan untuk kita sentiasa membaca bagaimana para mufassirin mentadabbur Al-Quran itu sendiri. Kerana para mufassirin apabila mereka mentadabbur, mereka mempunyai satu kemampuan malakah yang lebih besar, kerana mereka mempunyai satu asas keilmuan yang cukup tinggi. Jadi mereka telah membantu kita untuk meneliti tadabbur dengan lebih baik. Contoh yang saya boleh sarankan, boleh membuka kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir oleh Ibn Ashur ataupun Imam At-Tabari dalam kitabnya, dalam kitab tafsir beliau, tafsir At-Tabari. Kemudian boleh buka juga tafsir Fi Zilal Al-Quran oleh Syekh Said Qutb. Kemudian juga boleh buka tafsir Ibnu Katsir. Mungkin tafsirnya agak tinggi sebab dia kebanyakannya mengumpulkan nas-nas dan perlu disyarahkan. Jadi mungkin saya sarankan di sini kepada para penonton untuk membaca tafsir Fi Zilal Al-Quran, ataupun juga boleh baca tafsir Tahrir wa Tanwir, dan juga kitab-kitab tafsir Al-Munir yang tafsir lebih moden, tetapi yang telah diterjemahkan juga boleh kita buka untuk akhirnya kita biasa. Poin di sini adalah kita membiasakan diri kita dengan
telaah mufassirin di dalam melihat konteks ayat Quran. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, yang ke-10, iaitu kita mendampingi dan membiasakan diri kita dengan orang-orang yang soleh ataupun dalam suasana soleh bi'as-salihah dan suasana ilmu. Ini saya boleh sebut ia adalah satu kesan tidak langsung. Kerana bila kita perbualan kita, kehidupan kita, maknanya agenda hidup, selepas kita balik kerja, malam kita cari kelas, malam kita cari kawan-kawan, yang mana kawan-kawan dan kelas dan juga suasana di surau ataupun di masjid ataupun dalam usrah dan sebagainya memberikan kepada kita makna ataupun tadabbur secara tidak langsung yang datang daripada orang lain kepada kita. Dan ini memberikan satu shortcut kepada kita. Jadi sebaiknya kita mempunyai guru, mempunyai syekh, mempunyai guru ustaz yang mampu mendidik kita terus secara langsung untuk melihat bagaimana kehidupan kita seharusnya diselarikan dengan Al-Quran. Ini merupakan satu shortcut. Yang shortcut ni yang sangat jauh berbanding kita, yang sangat dekat berbanding kita terpaksa melalui satu perjalanan yang jauh sendirian dalam penal Al-Quran. Jadi wallahu alam, sampai sini sahaja. Semoga 10 langkah yang telah saya kongsikan kepada para penonton pada siri yang terakhir dalam asas tadabbur Al-Quran ini dapat memberikan kepada para penonton paling kurang peningkatan walaupun sedikit. Walaupun mungkin seperti siri sebelum ini tidak dapat diaplikasikan secara menyeluruh, paling kurang 10 langkah inilah dapat memberikan bantuan kepada diri saya dan juga diri para penonton, meningkatkan diri kita dalam berinteraksi dan hubungkan diri dengan Quran. Jazakallahu khairan katsira. Semoga kita bertemu lagi pada siri pengajian yang lain. Saya akhiri siri Quran Niat, asas tadabbur Al-Quran ini pada siri kali ini. Semoga segalanya diganjari dan diberkati Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.